Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meneruskan pembelajaran kita atas tajuk jiran, pada hari ini kita akan masuk pula tajuk yang baru, iaitu hak jiran. Kita masuk tajuk hak jiran. Boleh rujuk buku teks muka surat 175. Dan tugasan kamu selepas sesi pembelajaran ini, saya nak salin nota di atas dan hafaz. Salin dan hafaz. Cuma bukan hafaz semua. Yang pertama, salin 3 saja bahagian yang bersangkut paut dengan perbuatan. Hak jiran bersangkut paut dengan perbuatan. Yang kedua, 2 bahagian percakapan. Dan yang ketiga, 2 saja bahagian emosi. Salin dan hafal. Okey, sekarang kita dengar sama-sama hak-hak jiran ini. Dan boleh baca sama-sama ya. Baik, hak jiran. Dia ada dari sudut perbuatan, ada dari sudut percakapan, dan yang ketiga dari sudut emosi. Disebut hak ini, apa yang perlu kita beri kepada jiran. Apa yang perlu kita perlu beri kepada jiran. Begitu juga jiran dengan kita. Kita punya hak kita masing-masing. Mana jiran perlu juga memberi hak tersebut kepada kita. Baik, yang pertama kita bicarakan dari sudut perbuatan. Hak jiran dari sudut perbuatan. Apa yang perlu kita beri, apa yang perlu kita buat kepada jiran tetangga kita. Yang pertama, kita perlu menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Ini yang pertama, hormat. Jangan kita mencela, jangan kita menghina adat, budaya dan agama mereka. Yang seterusnya, tidak menyakiti jiran. Tidak menyakiti jiran. Ini melalui menggunakan perbuatan. Tidak menyakiti jiran menggunakan perbuatan, sama ada kita menampar, menyakiti, menumbuk, menyepak, begitu. Tidak wajar kita buat perkara tersebut. Yang seterusnya, menziarahi jiran ketika sakit. Ini juga termasuk dalam hak jiran. Bila kita dengar dia ditimpa kecelakaan ataupun sedang diuji dengan kesakitan, maka hak jiran kita perlu menziarahi jiran tersebut. Walaupun berbeza budaya, berbeza adat, berbeza agama dengan kita. Seterusnya, memberi pertolongan jika diperlukan. Jika dia perlukan pertolongan, maka sewajarnya kita memberi pertolongan tersebut. Seterusnya, melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Ini juga termasuk dalam hak jiran. Kita masak lebih sikit pada hari ini, kemudian kita kongsi dengan jiran. Itu hak mereka. Seterusnya, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Ini tidak mengganggu ketenteraman jiran ini menggunakan perbuatan kita. Contohnya, kita bertukang di rumah. Sebelah rumah kita adanya jiran. Contohnya dia ada anak kecil sedang tidur, maka kita buat bising di rumah kita hingga mengganggu jiran. Itu tidak sewajarnya kita lakukan. Ataupun kita main bola sepak ke, kita tendang kuat-kuat hingga menyebabkan bunyi bising, maka mengganggu ketenteraman jiran. Seterusnya, saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Saling memaafkan jika adanya berlaku kekhilafan, kesilapan atau salah faham, maka yang terbaiknya adalah saling memaafkan. Itu di antara hak jiran dari sudut perbuatan. Dari sudut percakapan pula, kita tengok begini, bagaimana ataupun apa yang perlu kita ungkapkan terhadap jiran kita. Yang pertama, memberikan nasihat
sekiranya perlu. Kita berikan nasihat, kata-kata semangat, kata-kata yang baik terhadap jiran sekiranya perlu. Yang kedua atau yang seterusnya, mengucapkan tahniah ataupun tahniah atas kejayaan jiran. Kita dapat dengar jiran kita mendapat sebarang kejayaan, maka hak jiran tersebut kita beri ucapan tahniah ataupun kita ucapkan tahniah di atas kejayaannya, walaupun berbeza, sebagaimana kita sebut, berbeza adat, budaya ataupun agama. Seterusnya, menjaga pertuturan kita dengan jiran, jaga percakapan kita. Tak perlu kita bercakap kasar, tidak perlu kita maki hamun, tidak perlu kita mencela jiran kita sendiri. Itu hak jiran dari sudut percakapan. Dan yang terakhir dari sudut emosi. Emosi, apa yang perlu kita buat? Berprasangka baik dengan jiran. Berprasangka baik dengan jiran. Elakkan dari bersangka buruk terhadap jiran kita. Ni. Bersangka baik itu termasuk dalam hak jiran. Dan yang terakhir, bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan ataupun ditimpa musibah, diuji dengan apa-apa ujian, maka kita bersimpati. Itu dia 3 hak jiran. Pertama dari sudut perbuatan, yang kedua dari sudut percakapan, dan yang ketiga dari sudut emosi. Sebagaimana Ustaz dah bagi tahu di awal tadi, Ustaz nak kamu salin nota. Mengikut pembahagian ini dan hafal. Salin dan hafal. Yang pertama, ini dia. Ustaz nak 3 saja. Dia sudut perbuatan, nampak ni banyak kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu pilih di sini. Ustaz nak kamu salin 3 sahaja dan hafal. Kemudian percakapan, Ustaz nak 2 sahaja. Di sudut percakapan, nampak? Dia percakapan ni ada 3. Kamu pilih 2 saja. Yang mudah-mudah lah. Mudah-mudah kamu hafal. Dan yang ketiga, emosi, 2 saja. Emosi ni memang ada 2 je. Kamu salin 2-2 dan hafal. Itu sahaja. Semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.